laporan polis SPRM. Okey, berita ini 10 November hari inilah. Bersatu mendakwa sudah mengumpul bukti berhubung tawaran tertentu kepada ahli parlimen parti itu dan akan mengumpulkan laporan kepada polis dan SPRM dalam masa terdekat. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa ada parlimen itu ditawarkan faedah berbentuk keuangan atau peruntukan. Ini melanggar peruntukan seperti Akta SPRM dan kita buat laporan polis dalam tempoh sehari dua. Maklumat akan dikumpulkan. Contohnya dalam kes ahli parlimen Gong Musang atau ahli parlimen Kuala Kangsar. Dalam ahli parlimen Kuala Kangsar diberitahu ketika mesyuarat Bersatu Kelantan dapat tawaran tetapi menolak semuanya. 3 hari selepas itu diumum keluar keputusan sokong sana. Justru kita syak ada perkara sedang berlaku yang melanggar peraturan undang-undang katanya. Hadir sama ialah Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan 2 Naib Presiden Datuk Razak Jidin dan Datuk Seri Ronald Kiandi, Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin dan Wan Faizal, Wan Kamal. Muhyiddin juga berfungsi berkata akan membuat laporan terhadap SPRM berhubung perkara yang sama. Okey. Dalam masa yang sama, berita yang lain, ugut dan sogok Muhyiddin patut cermin diri, kata Puan. Seorang pemimpin UMNO meminta pengurusi PN Muhyiddin Yassin cermin diri sebelum buat dakwaan 4 Parlimen Ahli Bersatu menyokong PM diugut atau disogok. Ahli Parlimen Muhammad Fuad berkata membagikan pertanyaan kepada bekas Perdana Menteri itu siapa sebenarnya yang menggunakan kaedah ugut dan sogok. Muhyiddin patut cermin diri sendiri. Siapa yang guna kaedah ugut dan sogok ni? Semua ahli Parlimen UMNO yang keluar parti tahun 2018 dan masuk Bersatu 2019 jadi menteri, semua dapat jawatan. Tok Pa, Dr. Latif, Ikmal Hisham, Mas Erianti, Hamzah Zainuddin, Nur Azmi Ghazali dan Shahbuddin Yahya. Pemimpin UMNO seperti Najib Razak, Kunan, Ahmad Zahid, Syahril Samad dan Aziz pula diugut dengan puluhan tuduhan. Mereka tidak lari. Tanya Tok Pa dan Hamzah, kenapa mereka lari? Takut didakwa. Peruntukan punya hal pun boleh lari. Ini semua kerana mereka tidak ada jati diri, katanya. Malam tadi Muhyiddin dilaporkan berkata Bersatu akan membuat laporan polis dan SPRM dalam masa terdekat. Baik. Tuan-tuan ingat tak? Okey, yang pada tahun 2018, masa itu kita antara yang tak bersetujulah menerima UMNO yang lompat ni di dalam Bersatu. Antaranya Hamzah Zainuddin, Tok Pa dan sebagainya melompat masuk Bersatu. Itu satu hal. Tetapi, perkara yang sama berlaku beberapa tahun kemudian, iaitu pada tahun 2020. Tuan-tuan ingat tak? Mesti ingatnya. Berapa ramai ahli yang melompat? Berapa ramai ahli yang dikekalkan dan diberi tawaran supaya mereka kekal di atas jawatan-jawatan tertentu? Soalan kita, adakah itu sogokan? Dan kita tahu juga ahli parlimen yang diberi ugutan sehingga diterpaksa keluar daripada parti PKR pada waktu itu dan menyertai dan menyatakan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Kita ingat peristiwa tersebut. Dan yang menariknya tuan-tuan, yang menariknya saya nak bawa, apa yang Muhyiddin kata pada hari ini? Apa yang Muhyiddin kata pada hari ini berkenaan dengan perkara ini? Okey. Sekejap. Okey, yang ni. Okey, saya kata tadi sogokan kan. Saya akan terangkan macam mana mereka menggunakan kaedah untuk nak memastikan kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan ini jatuh. Apa konspirasi teori mereka? Bersatu, Akta Anti Lompat Parti ada kelemahan, perlu dikaji semula. Bersatu mendesak Akta Anti Lompat Parti dikaji semula susulan tindakan 4 ahli parlimennya yang menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin kajian itu perlu dibuat kerana akta tersebut ada beberapa kelemahan. Antaranya kedudukan speaker Dewan Johari yang merupakan ahli parti politik. Apa yang kita bincang tadi, keputusan ini adalah Akta Anti Lompat Parti perlu dikaji semula kerana terdapat beberapa kelemahan. Sebagai contoh, dalam kes 4 ahli parlimen Sabah keluar Bersatu yang belum diputuskan mahkamah dan kes ini masih lagi menunggu keputusan mahkamah. Tetapi speaker telah memutuskan mereka tidak melanggar undang-undang. Speaker bukan seorang boleh dianggap proporsional kerana dia datang dari parti yang tidak sehaluan dengan kita. Saya boleh katakan keputusan speaker kadang-kadang ada kompromi kerana dia ada orang yang berkepentingan. Baik, saya ulas. Pertama sekali, undang-undang itu dibuat pada zaman Perikatan Nasional menjadi kerajaan.
Dan diorang tahu dan diorang sengaja mencipta undang-undang sedemikian. Buktinya saya nak katakan, sewaktu pembentukan kerajaan, Bersatu mengatakan mereka telah mendapat 10 sokongan daripada ahli UMNO. Dan mereka mengatakan 10 ini tidak akan gugur selagi mana mereka kekal di dalam UMNO. Tapi kemudian tak lama lepas tu, malamnya keluar kenyataan daripada Presiden mengatakan tidak ada yang menyokong. Okey? Now, kenapa mereka buat undang-undang sebegini? Sebab mereka, ini saya kata, kebijaksanaan Bersatu. Sepanjang mereka memerintah, daripada zaman 2008, sebelum itu lagi, sewaktu dia dah keluar daripada UMNO, dia membentuk Bersatu bersama dengan Pakatan Harapan, bertanding menggunakan tiket ataupun bendera Parti Keadilan, menang. Mereka telah merancang bahawa mereka akan menjadi Perdana Menteri. Dan perancangan mereka menjadi Perdana Menteri itu dilakukan dengan kadar yang perlu dilakukan segera. Kenapa? Sebab mereka faham, Tun Mahathir faham, Muhyiddin Yassin faham, tidak boleh diberikan ke negara ini kepada Anwar Ibrahim, kerana kalau Anwar Ibrahim memegang negara ini, kita akan menghadapi kesukaran untuk nak sakau. Pendek kata macam tu. So pada tahun 2020, mereka telah menggunakan rundingan dan geng yang mereka boleh geng pada masa itu. Azmin Ali lah yang kita lawan sejak sekian lama kita lawan. So bila mereka dah melompat, dia dah lompat, geng-geng Azmin Ali dah lompat, dah bentuk kerajaan dan sebagainya, jatuh kerajaan pada tahun 2020, tercapailah impian mereka menjadi Perdana Menteri. Nah, pada waktu itu mereka menjangkakan, memandangkan mereka Perdana Menteri, basically they can do anything. Mereka boleh buat apa sahaja dan mereka boleh berkuasa dengan dana dan sebagainya. Tetapi mereka lupa satu perkara. Kita merancang, Allah merancang. Allah sebaik-baik perancang. Apa yang berlaku tuan-tuan? COVID. Diorang tak sangka COVID tu, kita semua tak sangka COVID. Tetapi dalam pada mereka ambil alih pada bulan 3, bulan 4 negara tutup. Instead of diorang nak boleh sakau dan sebagainya dengan sewenang-wenangnya, mereka terpaksa menghadapi nak kena tolong rakyat dan sebagainya, bantuan dan sebagainya, and they were not ready. Diorang tak bersedia dengan keadaan tersebut. Fine. Akhirnya dalam tempoh mereka nak tu, mereka kena fikir, kita kena buat sesuatu juga. Bayangkan pada tahun 2020 dan 2021, 2 tahun itu sahaja, sewaktu Bersatu memerintah, hampir 300 juta masuk ke dalam akaun Bersatu. 300 juta masuk dalam akaun Bersatu, dan dalam tempoh COVID mereka berbelanja puluhan juta ringgit. Puluhan juta ringgit untuk iklan saja. Malah Datuk Seri mendedahkan bahawa dalam zaman Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin telah membelanjakan 500 juta untuk iklan saja. Tujuan apa tuan-tuan? Mereka faham dengan tujuan iklan, dengan tujuan publicity, mereka boleh menang pilihan raya ke-15. And that's why they were so confident dia boleh menang 115 ke 120 kerusi. Dia bukan menang, dia menang kalau tolak 20, so they thought they can win 100. GPS masuk 120. Itu yang diorang agak. Even kalau dia menang 95 pun, GPS datang, dia boleh dapat 115 kerusi. Itu sangkaan mereka dengan dana, publicity, benda-benda macam tu. Tak disangka parti yang dia lawan, Pakatan Harapan yang tak berduit dan jadi pembangkang itu, boleh menang lebih banyak daripada mereka. 80 lebih kerusi tuan-tuan. Berbanding mereka 70 lebih kerusi. Itu saya kata, kita merancang, Tuhan merancang. Allah adalah sebaik-baik perancang. Bila dah 80 kursi, dia ingatkan boleh bentuk kerajaan macam sebelum ini. Bagi SD, bagi Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong terima. Yang di-Pertuan Agong, the first time 2020 tu bagi dia tak bersedia. Tak pernah dalam sejarah. So sekarang ni dia nak buat dalam sejarah ni, so dia ada fikir. Baginda dah ada masa berfikir, AG pun ada masa berfikir, pegawai-pegawai baginda pun ada masa fikir. No, we not going to do that. Dan saya ada buat live, saya kata perlu ada minority government. Dan minority government ini yang ada majority dulu kena pergi. Majority among minority. Dan apa yang saya cakap itu diterima tuan-tuan. Mungkin Yang di-Pertuan Agong tak tengoklah live saya, tapi itu logik sebenarnya, bukanlah saya punya idea. Itu mana-mana negara lain pun pernah buat. Dia ada parti-parti yang minority.